Di Malaysia, kamu boleh pakai apa-apa pun, ke mana-mana pun, dan kemungkinan besar tiada orang yang akan cakap perkara yang buruk kepada kamu. Tetapi situasi itu tidak sama di Jepun. Kalau kamu berjalan dengan anak-anak, mereka akan membuat komen yang tak baik. Mungkin sebagai orang Malaysia, kamu akan terkejut mendengar tentang cerita ini, Indonesia pun tetapi terkejut, yang Kak. benar pernah berlaku kepada saya dan Ayani. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widenti Putri. Hari ini aku bakalan reaction 9 sebab Malaysia lebih baik daripada Jepun. Wow, ini menarik banget guys. Apa saja 9 sebab ini yang dimaksud dari channel Jian in Japan. Oke, langsung di subscribe guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidentiputri. Jangan lupa untuk di follow. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Hai guys, apa kabar semua? Saya harap anda semua kabar Orang baik. Jepun. Jin pun sihat sahaja di Jepun. Jadi mungkin kamu akan ingat tajuk untuk video kali ini seperti clickbait sedikit. Betulkah Malaysia lebih baik daripada Jepun? Tetapi bukan clickbait. Sebenarnya Jin telah lama duduk di Jepun dan telah mendapat peluang untuk memerhatikan apakah perbezaan baik dan buruk di antara Malaysia dengan Jepun. Jadi di video kali ini saya akan memberi sebab kenapa Malaysia lebih baik daripada fasih loh bahasa Jepun. Malaysia. Sebab pertama, Bahasa Melayunya. makanan di Malaysia lebih sedap, lebih murah dan lebih banyak jenis. Makanan Jepun memang terbaik di Jepun, tetapi untuk makanan lain mungkin tak berapa sedap. Sebagai contoh, makanan Malaysia di Jepun. Memang susah untuk mencari makanan Malaysia yang sangat sedap. Makanan India dan makanan Cina pun banyak di Tokyo. Tetapi rasanya memang tak berapa sedap. Boleh tahan juga, tetapi bukanlah sesedap makanan Cina dan makanan India di Malaysia. Lagi satu ialah harganya sangat mahal. Pada pendapat saya, makanan yang ada di Malaysia lebih sedap, lebih murah. Tetapi yang pasti itu ialah makanan Jepun memang terbaik di Jepun. Oh, Sebab Jepun yang terbaik di kedua, Jepun ya guys. Oke, klinik sip. 24 jam di Malaysia. Terdapat banyak klinik 24 jam di Malaysia. Di Jepun tak ada ya? Jadi kalau kamu 24 ada jam kecemasan di tengah malam, sakit perut ke, demam ke, memang biasa untuk pergi ke klinik 24 jam. Tetapi di Jepun tak ada klinik 24 jam. Jadi saya dibesarkan di Malaysia dan tinggal di Malaysia sehingga dewasa. Pada saya, tempat yang tak ada klinik 24 jam itu memang agak menyusahkan. Sebab nombor 3, lokasi geografi Malaysia. Jadi pada pendapat saya, Malaysia terletak di lokasi yang sangat strategik. Kalau kamu nak pergi ke bandaraya besar seperti Singapura, kamu ambil kapal terbang, sejam saja sudah sampai. Dan juga tiket pun tak mahal sebab ada AirAsia atau Scoot atau apa-apa pun, budget airlines. Gempa bumi ada sih dulu ya guys, Samui, tragedi gempa bumi Phuket, di Malaysia. Tempat yang cantik, memang senang dan juga memang murah. Tetapi di Jepun, kalau kamu nak pergi ke Okinawa pun sangat mahal. Sebab keempat, di Malaysia kamu boleh pakai apa-apa pun, ke mana-mana pun, dan kemungkinan besar tiada orang yang akan cakap
perkara yang buruk kepada kamu. Tetapi situasi itu tidak sama di Jepun. Di Jepun memang ada budaya yang mengikut dress code. Jadi kalau kamu pergi ke sesuatu event, kamu kena memakai pakaian formal. Dan pakaian formal itu agak mahal. Kadang-kadang kan sampai beribu-ribu ringgit. Jadi kalau kamu pergi menghadiri temu duga, kamu kena pakai pakaian formal. Kalau kamu menghadiri majlis perkahwinan, kamu kena memakai pakaian formal. Kalau kamu menghadiri event di sekolah rendah atau sekolah menengah untuk anak-anak, memang kamu kena pakai satu jenis pakaian yang dipanggil formal wear. Jadi dulu bila Ayani belajar di Tadika Jepun, Jin pun terpaksa beli pakaian-pakaian itu. Dan sebenarnya saya pakai satu kali saja. Pada pendapat saya yang itu tak baik sebab membazirkan duit kan. Lepas event tu habis, 2 jam, 3 jam, tak guna pula pakaian tu. Letak saja, simpan saja dalam almari. Di Malaysia pula, saya ingat kalau kamu menghadiri konsert untuk anak-anak di sekolah, kamu boleh pakai pakaian macam jeans, denim, t-shirt, tak apa kan? Tak ada siapa pun yang cakap apa-apa. Sebab kelima, di Malaysia ada Grab. Ini bukan promosi untuk Grab, tetapi pandangan Grab saya sponsor sahaja. kakak ini. Jadi Kak bila Jin. Jin berada di Malaysia, Jin ya guys, senang dan mudah. Nak makan apa, kita order dari Grab Food. Dan kalau nak pergi Emang di mana Jepun pun, tak kita ada boleh ya? guna Grab Car. Juga ada satu servis di mana mereka akan datang ke rumah kamu dan ambil apa-apa barang dan kamu boleh hantar ke rumah kawan. Saya telah menggunakan servis itu juga. Mungkin RM15 ke untuk hantar hadiah kepada kawan saya dengan Grab. Memang sangat mudah dan bagus. Di Jepun tak ada servis seperti itu, tak ada Grab Car, tak ada Uber, Mantap, hanya Malaysia. ada Uber Eats saja. Tetapi Uber Eats itu tak berapa baik. Sebab nombor 1, pilihan makanannya sangat terhad dan juga tak sedap. Wih, Nombor kakaknya 2, jujur banget guys. harga Mantap, untuk penghantaran itu agak mahal. Hari itu, Kas telah memesan chicken rice, nasi ayam dari Uber Eats di Tokyo. Satu orang itu 2,000 yen. Yang itu mungkin RM70 Malaysia kot. Widih, Jadi 2 mak. bungkus nasi Gila. ayam itu Satu bungkus RM140 Malaysia tambah dengan charge delivery. Wah, Saya mahal pun banget. sangat terkejut. Apa ni? Kamu pesan nasi ayam yang berharga RM140. Sakit hati tau. Yang Gila. paling teruk sekali ialah tak sedap. Tetapi bila saya berada di Malaysia, GrabFood itu selalu ada promosi. Macam 20% ada promonya. diskaun. Sungguh-sungguh bagus sekali. Pecinta GrabCar diskon. pun tak ada di Jepun, cuma ada taksi sahaja dan taksi di Jepun memang mahal. Sebab ke-6, di Malaysia tidak ada hay fever. Saya sangat benci kepada hay fever. Heavy banget. Tiap-tiap tahun pada bulan April, tentu Jin akan mendapat alergi yang sangat teruk. Kena pergi jumpa doktor, kena ambil ubat tiap-tiap hari. Tetapi semasa di Malaysia memang tak ada masalah. Berarti Sebab cocok tinggal di nombor Malaysia 7. tu kak. Orang Malaysia lebih bertolerasi dan lebih Ya, suka ini aku kepada setuju, guys. kanak-kanak. Sebenarnya di Jepun ada banyak orang, terutamanya orang tua atau lelaki Jepun yang mereka tak suka kanak-kanak. Dan mereka akan selalu bercakap kasar kepada kamu. Kalau kamu berjalan dengan anak-anak, mereka akan membuat komen yang tak baik. Mungkin serem ya di sebagai Jepang. orang Malaysia, kamu akan terkejut mendengar tentang cerita Aku orang ini. Indonesia pun Tetapi terkejut, yang Kak. benar, pernah berlaku kepada saya dan Ayani dan pernah berlaku kepada banyak ibu-ibu yang saya kenal di sini. Mereka semuanya orang Jepun. Di kalangan ibu-ibu di Jepun, memang sudah diketahui yang orang Tokyo banyak yang tak suka kanak-kanak. Jadi apabila kami keluar, kami sering kena mengingatkan anak-anak, okey, jangan bising, jangan buat bising, duduk baik-baik, jangan lari, jangan buat ini, jangan buat itu. Sebab banyak orang di Tokyo yang akan
marahkan kamu. Kalau anak kamu bising, kalau anak kamu berlari, mereka akan cakap benda yang kasar kepada kamu. Wah. Dan sebab itu saya selalu rasa agak risau apabila keluar seorang diri dengan ayah ni tanpa khas. Di Malaysia pula, pada pendapat saya, Hati-hati ya, orang guys. dewasa Hati-hati itu dan yang orang di tua lebih bertolerasi kepada kanak-kanak dan mereka menerima yang kanak-kanak itu kadang-kala lari ke sana sini, kadang-kala bercakap dengan suara yang kuat dan tak apa. Mereka rasa happy kan bila tengok kanak-kanak bermain. Comel kan, lucu Sebab gitu nombor guys. 8. Di Malaysia, kamu boleh memberikan pendapat kamu yang jujur dan benar. Tetapi yang itu agak berbeza di Jepun. Apabila kamu bersama-sama dengan kawan-kawan Jepun, selalunya kamu akan mengikut atau bersetuju dengan pendapat majoriti di kumpulan itu. Jadi, jadi kalau pendapatnya tuh kayak kawan-kawan kamu kata, tidak diterima oh, gitu, yang guys. ini lebih baik, tetapi sebenarnya kamu ingat yang ini lebih baik. Tetapi jarang kamu akan kata, oh yang itu tak baiklah, yang ini lebih baik. Tidak berlaku. Selalunya kita akan bersetuju dengan pendapat majoriti. Kalau kamu menunjukkan pendapat atau personality yang berbeza dengan majoriti kumpulan, kamu mungkin tidak akan mendapat kawan atau kamu mungkin akan dikecam. Orang Jepun suka berdamai dan mereka tak suka konfrontasi. Jadi mereka tak suka kalau ada orang yang selalu tak bersetuju dengan majoriti kumpulan. Jadi saya pun tidak mahu merosakkan kedamaian kumpulan kawan-kawan di Jepun. Saya selalu bersetuju dengan majoriti kumpulan. Saya rasa orang Malaysia tak begitu sensitif dan mereka dapat menerima komen yang tak baik dengan hati yang lebih terbuka. Sebab yang ke-9, kepelbagaian budaya di Malaysia. Saya ingat kadang-kala kita terlupa betapa uniknya dan istimewanya ciri itu. Kita sebenarnya sangat bertuah sebab di Malaysia terdapat budaya orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Eurasian ataupun budaya orang Iban, orang Kadazan Dusun. Sebenarnya ciri kepelbagaian budaya di Malaysia itu sangat istimewa sekali dan setelah Jin berada di Jepun untuk tempoh yang lama, saya dapat memerhatikan perbezaan yang sangat besar. Saya rasa agak tak puas hati sebab sebagai seorang ibu, saya ingin Ayani mengalami pelbagai budaya. Tetapi di Jepun, kebanyakannya adalah tentang budaya orang Jepun sahaja. Lebih baik bila kita tinggal di tempat yang ada pelbagai budaya dan kaum sebab ia akan membuatkan kita lebih bertimbang rasa dan lebih bertolerasi sesama sendiri. Betul. Jadi itulah sebab-sebab kenapa Jin rasa Malaysia lebih baik berbanding dengan Jepun. Secara kesimpulannya, terdapat perkara yang baik dan buruk di setiap negara. Betul. Tak ada tempat yang sempurna. Betul. Jepun pun bukanlah dunia khayalan. Terima kasih kerana menonton video kali ini. Kalau kamu suka video ini, tolonglah share, like dan subscribe kepada saluran ini. Aku sangat-sangat terkejut ya dengan fakta yang dituturkan sama Kak Jin. Jin, itulah ya guys namanya. Jadi ada beberapa fakta yang menurut aku kayak berpikir, gila Jepun kayak gitu. Kayak aku gak habis pikir sih, ada beberapa hal yang membuat aku tidak sangka Jepun itu seperti itu gitu guys. Tapi overall ada yang aku ketahui dan memang benar adanya seperti itu gitu. Tapi ada beberapa yang menurut aku cukup terkejut juga soal anak-anak juga guys. Tapi di sini aku tidak menghakimi warga Jepun, cuman aku kayak culture shock gitu, kayak kaget guys. Oh ternyata seperti itu gitu loh. Seperti yang Kak Jin bilang tadi, di setiap negara itu tidak ada yang sempurna, ada yang positif, pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya, ada positif, ada negatifnya gitu. Nah di sini Jin telah menuturkan beberapa fakta yang dia rasakan
selama menjadi mungkin lama tinggal di Malaysia dan sekarang mungkin menetap di Jepun atau gimana gitu kan. Nah, dia menuturkan seperti inilah perbedaan Malaysia itu lebih baik dibanding dengan Jepun gitu guys. Menarik sih, ini informasi baru bagi aku guys. Yaudah, kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.